boleh ditulis sebagai AB. Dan kita ada anak panah lah, maksudnya vektor tu bergerak dari A ke B. Ataupun kita boleh tulis dengan bentuk macam ni, A cacing ni. Okay, jadi vektor negatif AB kita kenali sebagai negatif AB ataupun BA. Dia terbalik. Maksudnya dia bergerak daripada B ke A. Okay, jadi kalau untuk cari magnitude pula, kita mesti ingatlah kena ada apa? Kita kena ada apa kelas? Modulus. Okay, modulus. So bila kita nak cari magnitude, biasanya kita akan guna X2 tambah Y2 lah. Okay. Lagi hari tu kita dah bincang bila soalan ada menyatakan vektor tu, vektor A dan juga vektor B ni selari. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena cari pemala lah. Jadi pemala kat sini cikgu buat ialah lambda. Okay. Ada juga soalan dia akan kata segaris. So kalau segaris pun kita kena cari pemala juga. Okay, keynote dia ialah segaris ataupun selari. Okay. Bila soalan dia bagi tahu dua vektor A dan B ni adalah tidak selari. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita akan samakan dia punya equation tu dengan kosong. Kita samakan vektor tu dengan kosong. Maksudnya MA ni sama dengan kosong, KB sama dengan kosong. So kita akan boleh carilah nilai M. Biasanya dia akan suruh kita cari nilai lah. Dia akan suruh kita cari nilai M dan juga K. So bila kita samakan dengan kosong, kita akan dapat nilai M dan K ni. Okay, so untuk subtopik yang kedua, kita masuk kepada penambahan dan juga penolakan vektor. Okay, bila kita masuk kepada soalan yang melibatkan penambahan dan juga penolakan, soalan selalu tanya kita untuk cari vektor paduan. Jadi apa vektor paduan ni? Vektor paduan ni ialah hasil tambah dua vektor. Okay, vektor paduan ni ialah hasil tambah dua vektor. Okay, so kita tengok. Dalam hukum segitiga, okay, dia bagi vektor paduan kat sini ialah A tambah B. Maksudnya dia nak cari AC. Jadi macam mana kita nak cari AC? Hakimi bin Hassan, macam mana nak cari AC? Hakimi ada tak Hakimi? Ya, Ibu. Macam mana nak cari AC? Menggunakan gambar rajah ni. AB tambah BC. Okey, kita mestilah mula dengan A dan berakhir dengan C. So kita akan guna, kita nak AC kan, AC ni. So kita mestilah mula dari A, B, lepas tu ke BC. AB tambah BC. Okey, jadi apa nilai AB kat sini? Nilai AB ialah A, BC, B. Okey, jadi vektor paduan untuk AC ialah A tambah B lah. Okey, sama juga dalam hukum segi empat selari. Okey, kita tengok segi empat selari. Bila dia kata segi empat selari, BC sama dengan yang mana? Vektor BC sama AD. Okey, maksudnya sini sama. Maksudnya dia selari lah. Okey, bila AB akan sama dengan DC. Okey. So bila dia nak minta kita cari AC, sebagai contoh kat sini, dia nak kita cari AC.
So AC macam tadilah AB tambah BC. Kita boleh juga tulis AB tambah DC. Sebab apa? Sebab DC ni selari dengan AB. Boleh faham tak? Faham. Boleh Okey. Ni sama juga dia nak cari Itu dalam poligon. Ya? Ada nak tanya soalan ke? Tak. Hai. Kenapa? Imran? Nak tanya soalan ke? Tekan Okey, sambung. Kita tengok poligon. Okey, poligon ni dia bagi dia punya vektor AF. AF maksudnya kita akan bermula dari titik A dan berakhir ke titik F. So kita mula sinilah. AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF. Okay. So itu sajalah apa yang awak kena tahu dalam penambahan dan juga penolakan. Okay, kalau penolakan kita kena tahu bila anak panah tu berlawanan arah. Jadi mestilah kita akan tukar dia punya sign. Yang positif akan bertukar menjadi negatif. Okey, untuk vektor dalam satah ni, satah kartes ni pula, kita tahu satah kartes ni dia melibatkan paksi X dan juga Y. Okey, jadi bila dalam paksi X dan Y, okey, nilai X ni kita akan kenali sebagai I. Dan nilai Y dia akan kenali sebagai J. Maksudnya vektor I ni selari paksi X. Okey, vektor J selari dengan paksi Y. Okey, so sebagai contoh cikgu bagi kat sini 3, 4. Okey, jadi macam mana kita boleh tulis dengan menggunakan laju dan juga dalam bentuk XI dan juga YJ. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk laju? Untuk mewakilkan vektor AB. Ada siapa tahu? Kita dah belajar itu? Kelas 3/4. 3/4. 3/4. Jangan ada per 3/4. Kalau kamu letak per tu jadi pecahan lah. Jawapan tu dah salah. Okay, kalau dalam XI dan YJ macam biasalah 3I tambah 4J. Okay, jadi macam mana kita nak cari magnitude? Magnitude kita tahu punca kuasa X2 tambah Y2. So 32 tambah 4 kuasa 2 kita akan dapat berapa kelas? 5. 5. Okey. Okey, jadi last kita dah belajar hari tu kita nak cari vektor unik. Okey, jadi vektor unik kita tahu simbol dia ada tanduk. Jadi kalau untuk kita cari AB ni, AB maksudnya vektor bergerak dari A ke B ada tanduk. Jadi dia punya vektor unik ialah mula-mula kita tulis dalam bentuk XI dan juga YJ iaitu 3I tambah 4J. Bahagi berapa? 5. 5. Bagi 5. Okey. Jadi ini adalah vektor unik lah. Dan kita kena tahu lagi satu vektor unik ni dia mempunyai magnitude 1. Okey. So tu sajalah apa yang kamu dah belajar dalam bab 8. Tak banyak sangat. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh Boleh. Okey, boleh. Cikgu dah boleh proceed untuk bincang modul belum? Boleh. Boleh Okey, so buka modul muka surat 73.
Semua dah buat belum? Dah. Dah. Okey. Tahniahlah kepada yang dah buat sebab cikgu tengok dalam Google Classroom ramai yang dah hantar juga. Okey. Jadi yang belum hantar, yang belum buat, siapkan nanti hantar. Kalau yang dah hantar tu dah tak payah hantar lah. Okey, so kita tengok untuk soalan satu. Okey, yang ni simple je lah. Dia nak kita tahu sama ada kuantiti berikut adalah skala ataupun vektor. Jadi apa yang kita kena tahu bila skala dia mesti ada apa? Ada magnitude sahaja. Okey, kalau dia vektor dia mesti ada apa? Arah dan magnitude. Arah dan juga magnitude. Okey, jadi ni simple je lah. Okey, yang ni dia bagi magnitude sahaja. Jadi ia adalah kuantiti skala. Okey, yang ni dia ada bagi magnitude, dia ada bagi arah. Maksudnya dia angkat setinggi 30 cm. Maksudnya ada arah lah tu. Jadi yang ni adalah kuantiti vektor. Okey, boleh Cikgu pergi laju je lah yang ni sebab simple je kan. Okey, C dia bagi masa. Masa ni adalah magnitude lah. Jadi ianya adalah kuantiti skala kerana kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Okey, D dia bagi impuls dan juga arah secara mendatar. Jadi jawapannya ialah vektor lah sebab ada magnitude dan juga ada arah. Okey, boleh bezakan tak antara skala dengan vektor? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia nak kita wakilkan vektor tu. Jadi macam mana kita nak wakilkan? Kita menggunakan tembeling, garisan tembeling. Okey, kita tengok PQ mewakili daya 3N ke kiri. Jadi mula-mula awak buat satu garisan dan anak panah ke kiri. Dan label lah. Label mesti dengan huruf besar. Tak boleh guna huruf kecil. Wajib huruf besar. Okey. So, kita tulis kat sini. 1 cm mewakili 1 N. Jadi berapa panjang garisan awak kena lukis? 3. 3 cm lah. Jadi 3 cm awak garis sama dengan 3N. Okey. Soalan yang kedua. Dia nak kita wakili sesaran 20 km ke timur laut. Okey, yang ni awak kena ingatlah arah. Utara, timur, barat, selatan. Kat sini timur laut, barat laut, barat daya, tenggara. Okay. So dia nak kita buat 2 km. Takkanlah kita nak garis 20 cm kan? Okay, jadi kita buat siap-siap kat sini. 1 cm mewakili 5 km. Jadi berapa panjang garis awak kena tarik? 4 cm. Okay, jadi awak kena ni garis 4 cm lah. Okay, dan label M, N. Arah dia ke timur laut. Okay, jadi kalau timur laut kat sini awak tahu kat sini adalah 45 darjah. Okay, jadi kena make sure lah dia punya garisan ni betul-betul awak punya 45 darjah. Okay. Okay, so soalan kedua dia bagi vektor S yang mana mewakili daya ke atas sesuatu objek dari P ke Q. Dari P ke Q. Maksudnya anak panah ke sini lah. Okay, so dia nak kita cari magnitude. Okay, jadi macam mana dia nak kita nak cari magnitude sedangkan dia tak bagi panjang vektor tu? Ada yang tahu macam mana nak cari?
Kira bilangan sentimeter. Macam mana? Mana ni? Cikgu tak dengar. Kira bilangan sentimeter. Okey, kita buat satu segitiga. Jadi kita kira dia punya panjang ataupun jarak mencacang ni. Jarak ni. Dan juga jarak mengufuk ni. Okey. So dia dah bagi tahu satu kotak ni mewakili 1 cm. Jadi berapa panjang mencacang? Mencacang ni. Berapa? 4 cm. Okey. Yang mengufuk ni? 3. 3 cm. Okey. Jadi macam mana kita nak cari magnitude? Magnitude S ada modulus punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So kita buat teruslah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So berapa kamu akan dapat? 5. 5. Okey. Dia punya unit N lah sebab dia punya daya. Okey. So dia nak kita seterusnya dia nak kita cari arah. Macam mana nak cari arah? Okey. Kamu kena take note kalau nak cari arah kita mestilah bermula daripada utara. Okey. So kita tahu dia punya ni arah ni ke sini. Jadi apa yang awak kena cari ialah kena cari berapa dia punya ni darjah. Kat sini kita tahu 180 tapi kat sini kita belum tahu berapa. Jadi macam mana kita nak cari dia punya Okay, jadi macam mana kita nak cari dia punya ni theta ni? Kita dah ada kat sini 4, dah ada kat sini 3. So ni opposite, yang ni ialah adjacent. So kita boleh guna apa kelas? Tan. Okay, so cikgu buat teruslah tan -1 3/4. So kamu akan dapat 36.87. Okay, tapi ni belum jawapan akhir sebab kita nak cari dia punya ni darjah keseluruhan. Jadi apa yang kita kena buat? 180, kita tahu kat sini 180 tambah dengan 36.87. Jadi berapa kamu akan dapat? 216.87. 216.87. Jadi itulah dia punya arah. Okay, semua dapat Dapat. Okay, so soalan nombor 3. Okay, ni adalah sebuah segi empat sama, JKLM. Saya laju ke? Laju Tak. Okay. So kita tengok kat sini dia bagi sebuah segi empat sama JKLM. Okay. So JK selari dengan yang mana? JK ML. KL sama dengan JM. Okay. Yang kedua dia nak kita nyatakan vektor negatif. Vektor negatif maksudnya dia berlawanan arah. Okay, JM kita tahu ke sini. Okay, jadi yang berlawan arah apa? KL ke LK? LK. Maksudnya dari L ke K. LK. ML Mobile Legend ke? Okay. ML sama dengan KJ. KJ.
Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Dia nak kita nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan X. Yang mana dah buat boleh tanda dengan pen merah lah Okey. JK dia nak kita bagi dalam sebutan X. Kat sini dia dah bagi X. Okey, so macam mana kita nak buat? Kalau cikgu kira dia punya kotak. Okey, kat sini X dia punya ni 1, 2, 3, 4. Okey, kamu boleh je nak buat cara cepat. Kamu tengok kat sini 3. So maksudnya JK ni 3/4 daripada X. Okey, kalau kamu tak nak buat mistake, kamu boleh buat JK, kamu buat dia punya nisbah X. So, JK berapa? JK 3. 3. X tadi 4. So dia nak kita bagi JK sahaja. So pindahlah X ni ke sana. 3/4 X. Okey. Untuk B, dia nak kita bagi vektor A. Okey, kita tengok vektor A ni sama tak nak panah dengan X? Dia tak sama kan? Dia bertentangan. Okay, so kamu dah boleh buat siap-siap. Dia punya ni mestilah dalam negatif sebab dia berlawanan arah. Okay, kita tengok tadi X 4 kotak. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Kita dapat X 1, 2, 3, 4. X juga. So maksudnya vektor A ni adalah 2 kali ganda daripada X. So kita buat teruslah 2X. Okay, untuk yang B, dia pun berlawanan arah. Betul kan? Okay, kita ada B, berapa panjang B? 7. 7. Jadi 7/4X. Cikgu ada tertinggal apa? Negatif. Negatif. Sebab apa negatif? Sebab dia berlawanan arah dengan vektor X. Okey, LM. Berapa kamu dapat? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. So kita dapat 6/4X. Okay, jadi kamu boleh ringkaskanlah. Kamu akan dapat 3/2X. Okay. Okay, so untuk ni praktis 8.1D. Okay, dia bagi AB 3A, MN 24A. Jadi dia nak kita ungkapkan AB dalam sebutan MN. Jika AB selari. So bila selari apa yang kita kena buat? Kelas dia bagi tahu ni selari. AB ni selari dengan MN. Jadi apa yang kita kena buat? Cari pemala. Pemala. Cari pemala. So AB sama dengan K, cikgu buat K lah pemala untuk ni. So AB berapa? Kita ada 3A. K 24A. So K kita boleh carilah. Kita pindah ke sini, kita akan dapat 1/8. Dapat tak 1/8? Dapat. Okay, so kita gantikanlah 1K sama dengan 1/8 ni dalam equation ni. Jadi AB sama dengan 1/8 MN. Okay.
So kita tengok soalan yang kedua. Titik-titik W, X dan Y adalah segaris. Okay, ni pun segaris. W, X sama dengan A, X, Y sama dengan K tolak 3 sama dengan K tolak 3 A. Jadi dia nak kita cari nilai K. Okay, nilai K kat sini. Okay, dia dah bagi dia punya apa tu ungkapan, maksudnya dia punya skala. WX ni sama dengan 1/3 XY. So kita dah boleh gunalah WX sama dengan 1/3 XY. So WX dia dah bagi, masukkan je A sama dengan 1/3 XY. K tolak 3 A. Okay. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah sebab kat sini dah A, sini pun A. So, kita gantikan kat sini 1. So, dah bolehlah kita nak cari K. So, kita pindah 3 sama dengan K tolak 3. So, K kamu dapat berapa? 6. 6. Okey. Boleh Semua boleh? Boleh Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dalam segitiga ACD, dibagi AB dan CD. AB dan CD ialah selari. Okey, AB kat sini dengan CD selari. Maksudnya dia punya vektor ni selari dengan yang ni lah. Okey. So, AE sama dengan 3. ED sama dengan 2. Jadi, kita buat ke sini 5 lah. Maksudnya, kita dah boleh tulis AE sama dengan berapa AD? AE berapa? Kita nak buat nisbah. Dia dah bagi AE ni 3. Maksudnya AE ni adalah 3 daripada 5 AD. Boleh Okey. Tapi soalan nak kita bagi CD dalam EB. Jadi sebab dia kata tadi yang ni selari dengan yang ni. Maksudnya EB sama dengan 3/5 DC. Boleh tak? Maksudnya EB yang ni 3, kat sini pun 5. EB sama dengan 3/5 DC. Okey, tapi soalan nak CD. So kita tukar dulu. Kita buat DC kat depan. DC sama dengan 5/3 EB. Jadi kalau kita nak CD, apa yang kita kena buat? Letak negatif. Letak negatif. Kita tukar sign lah. Jadi 5/3 EB. Boleh tak? Boleh Boleh. Cikgu yang tanya, cikgu yang jawab. Boleh. Okay. Cikgu harap semua boleh lah Okay. So soalan yang seterusnya. Okey tak suara saya? Sebab kat sini hujan. Kamu tahu lah kan internet kat rumah cikgu ni macam apa. Cikgu takut terputus. Okey. Alhamdulillah. So RS dia bagi kat sini RS sama dengan 1/4 QP. Maksudnya R 1 QP 4. So dia nak kita cari QP.
Okay, so kita gunalah apa yang dibagi ni. RS sama dengan 1/4 QP. Jadi dia nak kita cari magnitude. Okay, ada modulus kat depan ni. Jadi dia nak kita cari magnitude. Okay, so mula sekali kita kena cari vektor QP lah. QP sama dengan 4 RS. Okay. Kat sini dia dah bagi RS sama dengan 2 cm. Jadi 4 kita masukkan je lah. RS ni 2. Maksudnya kita darab dengan 2. So QP kamu akan dapat 8 cm. Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Ada. Okay. Dia nak tanya soalan ke? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Dia bagi PT sama dengan 8A dan TS sama dengan 2B. Dia nak kita ungkapkan TR dalam sebutan A. So kita guna je apa yang dia dah bagi tadi. RS sama dengan 1/4 QP. Okey, mana TR kat sini? PT 8. Okey. Boleh nampak anak panah yang cikgu lukis ni. So TS sama dengan 2B. Sini A. Okey, jadi berapa TR ni? 2A. QT, siapa boleh bagi kat cikgu QT berapa? 8B. 8B. Okey. So dia nak kita bagi TR. Okey, jadi TR pun samalah. TR sama dengan 1/4 PT. Okay. PT kita dah dapat tadi, dia dah bagi. PT sama dengan 8A. So, kat sini 8A. TR kita akan dapat 2A. Boleh tak? Semua boleh jawapan 2A? Capai. Okay. Kita tengok pula soalan yang kedua. Dia nak kita bagi QT dalam sebutan P. Okay, sama juga tadi. Kita buat RS sama dengan 1/4 QP. Okay, mana QT? QT. Okay. Alhamdulillah. Siapa tu sedawa? Baik Hakim Bapa makan Okay, TR sama dengan 1/4 PT. Maksudnya TS pun sama. 1/4 QT. Okay, jadi kita dah boleh masukkanlah. Kita nak QT sama dengan 4 TS. Okay, TS berapa yang dia bagi? TS berapa dia bagi? 2B. So kamu akan dapat QT sama dengan 8B. Boleh ya? Boleh. Boleh. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia bagi vektor A dan B adalah
bukan sifar dan tidak selari. Jadi apa yang kita kena buat kalau dia kata bukan sifar dan tidak selari? Kita samakan dengan apa kelas? Kelas, ada tak ni? Samakan dengan kosong. Okey. So maksudnya equation yang ni kita samakan dengan kosong, yang ni pun sama dengan kosong. So hash tolak K sama dengan kosong, hash sama dengan K. Okay, ni kita punya equation yang pertama. Hash tambah K tambah 2 sama dengan kosong. Okay, ni equation yang kedua. So kita dah ada hash sama dengan K, so kita masukkanlah dalam formula yang kedua. So kita ganti hash dengan K. K tambah K tambah 2 sama dengan kosong. Jadi kamu akan dapat 2K sama dengan negatif 2. K sama dengan negatif 1. Jadi kamu akan dapat hash pun sama dengan negatif 1. Sebab hash sama dengan K. So bila K negatif 1, hash pun negatif 1. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. AB sama dengan K tambah 1 X tolak 3Y. Okey, jika AB dipanjangkan kepada titik C dengan keadaan BC sama dengan HX tolak Y. Okey, maksudnya bila dipanjangkan kepada titik C, maksudnya ABC ni adalah segaris. Jadi bila segaris, kita kena cari lambda lah. Kita kena cari dia punya pemalar. Okay, so korang ada kan? Cikgu bukan shot sendiri yang ni. Ada ikut. Ada. Okay, jangan tidur pula. Okay, AB. Kita ada AB K tambah 1 X tolak 3Y sama dengan lambda. BC kita ada ni hash X tolak Y. Okay, jadi apa yang kita kena buat? Kita keluarkan X. Okay, X kita keluarkan Y. Macam mana? Kita tengok yang ni X. Okay, yang ni X. Okay, yang ni X. So kita buat K tambah 1 sama dengan lambda hash. Okay, Y kita akan dapat negatif 3 sama dengan negatif lambda. So lambda kita akan dapat 3. Okay, so bila kita dah dapat nilai lambda ni, kita masukkanlah dalam X yang dia punya vektor X tadi. So K tambah 1 sama dengan lambda H. K tambah 1 sama dengan 3H. 3H. Jadi dia nak kita ungkapkan hash dalam sebutan K. Maksudnya hash kat depan. Jadi hash sama dengan K tambah 1 bahagi 3. Boleh tak? Boleh. Okey. So kita masuk kepada penambahan dan juga penolakan. Cikgu rasa tak sempat ni kita nak proceed latihan pengukuhan dalam buku teks. Tak apalah, yang penting kita kena habiskan bincang modul ni. Dan kalau sempat kita akan buat quizzes lah. Kalau tak, cikgu akan bagi link sajalah. Kamu akan buat secara offline.
Okay, so dia bagi kat sini dia punya vektor R dan juga apa ni, cikgu tak nampak lah. S eh. Okay. So, dia nak kita lukiskan dengan menggunakan equation yang dia bagi ni lah. So, art kita tahu 1, 2, 3 kotak. So, dia tulis kat sini art. So, 2S. 2S dia tarik kat sini. Sini 1S. Kat sini 1S. So, jadi kita akan dapatlah ni dia punya paduan. Vektor paduan. Art tambah 2S. Okay, yang ni adalah 2R tolak 1/2S. So 2R maksudnya sini R, sini pun R. 2R dan 1/2 maksudnya separuh daripada S lah. Kalau kat sini 2, so maksudnya kat sini 1. Dan dia adalah negatif. Maksudnya kalau kat ni, yang ni atas, yang asalannya ke atas, yang ni berlawanan arah lah ke bawah. Okay, boleh eh? Boleh. Boleh. So untuk soalan yang kedua, dia bagi sebuah trapezium. Okay, 2PQ. 2PQ mana 2, kat sini 2. Sama dengan 3SR. Okay, so dia nak kita ungkapkan PQ dalam sebutan A dan B. So PQ, kita guna yang dia dah bagi ni. 2PQ sama dengan 3SR. So PQ sama dengan 3/2 SR. SR berapa SR? A. So kita ganti 3/2 A. Okay, untuk PR pula. Okay, PR kat sini. Sorry, anak panah di bawah. Okay, PR. So macam mana kita nak cari PR? Mesti bermula dengan P, iaitu P S tambah SR. So PS negatif B tambah SR A. Semua dapat jawapan yang sama tak? Dapat. Dapat. Okay. So yang seterusnya, kita sampai page berapa eh? Oh, masih banyak lagi. Okay, QR sama dengan mana QR? Kamu tengok korang punya model eh. Okay, ni cikgu tulis jawapan terus lah. QP tambah PR. So QP tadi kita ada PQ, so kita tukar dia punya ni sin 3/2A. PR kita ambil je B tambah A. So selesaikan, kamu akan dapat negatif 1/2 A tolak B. Okay, QS. So QS, macam mana kita nak cari QS? Ialah QR tambah RS. So QR. So QS sama dengan QR tadi berapa? Tu kita dah dapat tadi kat sebelah. So kita ambil je lah 1/2 A tolak B. RS. Mana RS? RS ialah negatif A. So kita akan dapat negatif 3/2 A tolak B. Semua dapat jawapan? Dapat. Dapat eh?
Okey, so soalan yang seterusnya, QT dia bagi QT TS sama dengan 41. QT kat sini 4, kat sini 1. Maksudnya dia punya panjang ni QTS 41. Maksudnya dia punya ni ada 5. So dia nak kita cari QS sama dengan QP tambah PS. So QP dia dah bagi kat situ PQ. So kita tukar dia punya sign lah. Kita akan dapat negatif 20A. PS tambah 15B. Okey. Tu untuk QS. So dia nak yang seterusnya ialah PT. PT jadi dia punya vektor paduan ialah PS tambah ST. PT. PT kat sini PT. So dia punya paduan ialah PS tambah ST. Macam tu. Okay, so PS kita ada 15B. ST kita tak tahu. Jadi kita boleh guna yang ni kat sini. TS sama dengan 1/5 QS. So TS sama dengan 1/5 daripada yang kita dah cari tu, negatif 20A tambah 15B. So kamu akan dapat berapa TS? Berapa TS kelas? 4A. 4A negatif. Jangan lupa tinggal negatif 4A Tambah 3B. tambah 3B. Okay, so kita masukkanlah. Tak boleh masukkan lagi sebab yang ni adalah TS. Okay, yang dia nak adalah ST. So kita tukar negatif, kita letak negatif. Kita letak negatif 4A tambah 3B. So kamu akan dapat 4A tambah 12. 12B. okey. Okay, so untuk soalan B, dia nak kita tunjukkan lorong PT adalah selari dengan lorong PQ. Okay, yang ni lagi senang kita buat comparison lah. Kita buat nisbah. Lorong PT dengan lorong QR. So PT kita dah ada. So kita kena cari QR dulu. So QR, mana QR? Jadi QS tambah SR. So kamu akan dapat QS negatif 20A tambah 15B. SR mana SR? SR. Okay, dia bagi kat sini. SR sama dengan 5/4 PQ. SR sama dengan 5/4 PQ. So SR, mana PQ kita? PQ ialah 20A. So 5/4 20A. So berapa SR? 25. 25. Okay. 25A. So kita masukkan kat sini lah. 25A. Okay, so boleh kira lah. Oh lama. Kantoi ada jawapan.
Okay, so kita akan rapat kejap Okay, so kita akan dapat QR ialah negatif 5 A tambah 15 B. Okay, so dia nak kita tunjukkan PT ni selari dengan QR. So kita buat PT bahagi QR. PT berapa? Ni kita ambil yang ni, PT ialah 4A tambah 12B. QR 5A tambah 15B. Okay, jadi kita faktorkan. Yang ni kita akan dapat 4, kita dapat A tambah 3B. Cikgu pun dah pening dah. Yang ni kita akan dapat 5 A tambah 3B. Okay, kita boleh faktorkan nilai yang sama, jadi kita boleh potong lah. Jadi kita akan dapat PT sama dengan PT sama dengan 4/5 QR. Jadi kita boleh bagi tahu PT selari dengan QR. Okay. Boleh? Semua sempat salin tak? Boleh. Okay. Boleh. Okay, so untuk soalan ni kita tengok praktiskan diri. Okay, dia bagi lebar sungai 30 meter. Laju arus air ialah 1.5 meter per second. Okay, Dylan ingin mendayung rakitnya dari A ke seberang sungai di C. Tapi rakitnya telah dibawa arus dan berhenti di B dalam masa 10 saat. Okay, maksudnya dia nak ke sini. Tapi termelencong ke sana kan. Okay, jadi kita mula sekali kita kena cari dia punya jarak AB ni. Dia punya magnitude. Jadi apa yang kita kena cari, AB sama dengan, okay, kat sini dia dah bagi tahu 30. Kat sini 50. Jadi kita boleh cari dia punya hypotenuse. 30 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2. Okay, berapa dapat? 3,400. 3,400. 58.31. Punca kuasa jangan lupa 58.30. 31 sorry. 1. Okay, yang ni dia punya meter lah. Okay, so bila kita dah cari magnitude, okay, kita nak cari dia punya hal laju. Okay, kejap. Okay, dia nak kita cari laju kan. Okay, so nak cari laju sama dengan sesaran bagi masa. So kita dah dapat ni sesaran ialah 58.31 bahagi masa dalam masa 10 saat. So berapa laju Dylan? 831. Okay, ni dia punya laju. Okay, so
Kamu tengok dia punya arus sungai ialah 1.5 meter. Okey. Yang ni laju kat sini, laju dia punya perahu. 831. Okey. So dia nak kita cari laju D-line, kita nak cari yang ni lah, yang menegak ni. So dengan cara kita tolak. .831 kuasa 2 tolak 1.5. So kamu akan dapat 5.6348. Okey. So kita tengok soalan nombor 2. Okey, dia bagi OA X. OA. OB sama dengan Y. Okey, so dia nak kita cari BA. BA. Macam mana nak cari BA? BA mula dengan B dan berakhir dengan O. So kita punya paduan ialah BO tambah OA. So BO negatif Y. OA X. Okay. BQ. Okay, BQ dia dah bagi kat sini. BQ sama dengan 2/3 BA. So kita masukkan je 2/3 BA berapa? Negatif Y tambah X. Okay, OQ pula. OQ dia punya paduan apa? Paduan maksudnya hasil tambah. Maksudnya dari OB tambah BQ. Okay, mula dengan O dan berakhir dengan Q. Okay, so OB. OB kita ada Y. BQ kita dah ada tadi 2/3 negatif Y tambah X. So, kena selesaikanlah. Kamu akan dapat 2/3 X tambah 1/3 Y. Betul tak? Betul. Okay. So last kali BR. Dia punya paduan ialah BP tambah PR. BO tambah OR. Okay, yang ni dia tak macam mana nak cakap. Dia bukannya ada satu jawapan je lah. Kamu boleh pergi dengan banyak arah. Maksudnya BR ni boleh lalu BO ke OR. Okay. Boleh juga lalu BA, AR. Okay. Itu sama saja. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, so BR sama dengan BO tambah OR. BO kita berapa? Negatif Y. OR OR dia bagi kat sini OR sama dengan OR OA sama dengan 1, 3. 1 ni sebah 3. Maksudnya OR ni ialah 1/3 OA. Okay, so negatif Y tambah 1/3. Kita gantilah OA kita berapa? X. So kamu akan dapat ni lah dia punya jawapan. Okay, ada setengah orang tak suka ada negatif kat depan. Kamu boleh susun letak X kat depan. 1/3 X tolak Y. Okay.
Itulah, sama je jawapan dia. Okay. Okay, diberi OP sama dengan lambda OQ dan BP sama dengan union PR. Okay, so kita buat OP lambda OQ. Berapa kita punya OQ tadi? Kita ambil je daripada soalan yang lepas tadi. Okay. Sebab itulah kamu kena selalu take note, jangan careless sebab dia punya soalan selalu berkait. Kalau dari awal awak salah, takkan dapat jawapan lah. So kamu akan dapat 2/3 lambda X tambah 1/3 lambda Y. Okay, yang ni pun sama lah, kita just masukkan OP sama dengan, mana dia punya ni? OP, OB tambah BP. So OB kita mana OB? OB ialah negatif Y. BP mana BP? BP ialah kejap. BP, macam mana kita nak cari BP? Oh, BP dia dah bagi. Aduh, kenapa cikgu? Sekejap Okay, kita guna yang ni. Dia dah bagi BP sama dengan BR. So BR tadi kita dah dapat. Sorry lah blur. Okay, so kita kembang lah. Kamu dapat 1/3 tolak 1/3 Y. Okay. So seterusnya dia nak kita cari nilai ni. Okay, yang ni kita gantikan je lah. Kita buat OP. OP sama dengan lambda OQ. So kamu masukkan OP kat sini. Dan OQ. Cikgu, soalan atas tadi dah. Apa? Soalan atas tadi dah habis ke? Soalan B2. B2. Dia nak kejap-kejap. Okay. Tadi kita baru cari apa? BP BP. So kamu akan kena cari OP sama dengan yang tadilah OB tambah BP. So kamu akan dapat OB berapa? OB negatif sekejap. Y. Negatif Y, betul? Y je. Y saja. Okay, BP kita masukkan tambah 1/3
Betul tak? So kamu akan dapat X 1/3. So Y ni kamu buat dalam satu kurungan. 1 tolak 1/3. Okay, boleh faham tak ni? Cikgu dah berterabur dah jawapan ni. Boleh tak? Cikgu, kenapa BP cikgu 1/3 MY? Mana? 1/3 UY. Ni cikgu ambil kat sini. Betul tak? Kenapa ada 1/3 Y? Kejap. Okay, kita buat balik. Alah. Sorry, cikgu dah blur dah ni. Okay, kita tengok balik soalan. Sorry Okay, dia nak kita cari OP. Okay, so OP sama dengan OB tambah BP. Okay. OB kita berapa OB kita? Y. Betul tak? BP kita dia dah bagi kat sini. U BR. Betul? Betul tak? So Y tambah U. BR mana BR? Ni. Sorry cikgu dah melalut. Siapa tadi tolong cikgu? Terima kasih. Cikgu tak perasan ni. So kamu dapat tak macam ni? Dapat Dapat. Betul Okay, so kamu akan dapat Y tolak so 1/3 tak perlulah kurungan tu sebenarnya. Tambah 1 tolak lambda Y. Boleh ke ada cikgu tertinggal lagi? Okay. So kita tengok soalan yang seterusnya. Dia nak kita cari nilai ni. Cikgu terus tunjuk jawapan lah. Boleh tak? Okay. Yang ni kita buat OP tadi. OP sama dengan lambda OQ. So kita masukkan. Yang ni ialah OP. Sampai mana? Yang ni ialah OQ. So kamu akan dapat. Boleh nampak tak? Kurang jelas. Kabur. Okay, cikgu tulis lah. Ni 2/3. Ni cikgu ambil kat sini, kat atas je ni. Ini. Tambah 1/3 lambda Y
sama dengan yang ni, yang OP tadi. 2/3 tambah Okay, so bila dah macam ni, awak keluarkanlah X dengan Y. Okay, so cikgu ambil yang ni ditulis untuk Y dulu. 1/3 lambda sama dengan, okay, ni X, ni Y. Okay, yang ni X. So 1/3 Y sama dengan 1 tolak U. Ni equation yang pertama. So yang kedua ialah 2/3 lambda sama dengan 1/3 U. So 2 lambda, yang ni pindah dapat U saja. Yang ni adalah equation yang kedua. Jadi, kau masukkanlah nilai U ni ke dalam equation yang pertama. So, kamu akan dapat 1/3 lambda sama dengan 1 tolak ni 2 lambda. So, lambda kamu akan dapat berapa? 3/7. 3/7. Okay, so bila dah dapat nilai lambda ni, bolehlah masukkan dalam equation yang kedua. So 2 lambda sama dengan U. So U sama dengan 2, 3/7, kamu akan dapat 6/7. Okay. Jeng jeng jeng. Macam mana ni? Okay, so kita tengok yang vektor dalam satah kartes. Yang ni kamu dah buat belum? Dah? Ada yang belum buat tak? Kalau dah, cikgu bagi jawapan je, boleh tak? Boleh. Okay. Nanti kita akan bincang soalan yang ketiga lah. Okay. Yang ni dia nak kita cari kedudukan. Okay, so nak cari kedudukan. Cikgu padam je lah. Sebab dia dah bagi koordinat Q 46. So dia punya vektor ialah kamu kena buat OQ anak panah 46. Okay. Untuk B, dia nak kita cari magnitude. Okay, so bila ada modulus, bila nak cari magnitude, apa yang kamu kena buat ialah cari punca kuasa lah. Okay, tapi sebab dia belum bagi PQ. So, dia kata diberi titik P, Q dan O ialah asalan. Maksudnya dari asalan ni, P ni dari titik O, maksudnya yang ni ialah OP. Maksudnya yang ni ialah OQ. So, kamu dah boleh tukar terus. Dia punya OP sama dengan 3 negatif 4. OQ pula 4, 6. So, kita nak cari PQ sama dengan PO tambah OQ. Betul tak? So, PO kita ialah kat sini OP. So, PO mestilah terbalik sign dia. Negatif 3, 4. So, PO ialah negatif 3, 4 tambah OQ 4, 6. Kamu akan dapat 1, 10. Boleh tak? Okay, tu baru PQ, sorry.
Dia nak magnitude. So bila nak cari magnitude, mencari punca kuasa lah. 1 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Kamu akan dapat 10 kuasa 5 unit. Boleh Boleh tak kelas? Boleh. Okey, kalau yang ni cikgu bagi jawapan terus lah untuk soalan 2 ni. Okey, dia bagi titik. So dia nak kita ungkapkan dalam unit I dan J. Yang ni ada masalah tak nak cari dia punya vektor? Tak ada. Cikgu tunjuk satu lah, PQ. Okey, cikgu cakap itu mesti bermula daripada titik pertama, P. So dia bergerak 1, 2. So maksudnya 2I. Naik atas 1. J. So dia punya vektor ialah, lah tak nampak pula. 2I tambah J. Okey, kalau QP dia bergerak 1, 2. Maksudnya bergerak ke kiri. So negatif 2I. Turun ke bawah negatif J. So kamu akan dapat negatif 2I tolak J. Betul tak? Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okay, so untuk QR berapa kamu dapat? QR. Ke belum buat lagi? Dah. Dah Okay, berapa kamu dapat QR? 2I 2I tolak 6J. Okay, 2I tambah tolak 6J. SR? 2I. 2I. SR 2I saja sebab dia mendata. So kita ada dia punya nilai I saja. Maksudnya dalam paksi X. Dalam paksi Y dia ialah kosong. Okay, PR. PR kita dapat 4I 4I tolak 5J. tolak 5J. Dan RT ialah 2I 2I tambah J. tolak J. Okay. So dia nak kita nyatakan pasangan vektor yang selari. Okay, vektor yang selari PQ dengan RT lah. PQ dengan RT sebab dia punya vektor ni adalah sama. Okay. Dia mempunyai kecerunan yang sama walaupun kita tahu yang ni adalah negatif J. Tapi dia punya kecerunan adalah sama. Okay, pasangan vektor yang negatif QP dan juga RT. Okay. So soalan yang ketiga, dia bagi A negatif 3, 5, B 2, 6, C negatif 1. Okay, so dia nak kita tulis vektor A, B, C dalam bentuk X, I dan Y, J. Yang ni simple je lah. Kamu just tukar. So kamu akan dapat A sama dengan, tak nampak ni, negatif 3I tambah 5J. Okay, untuk B kamu akan dapat 2I tambah 6J. C kamu akan dapat negatif 1I tolak 4J. Okay, semua dapat Okay, so soalan C and B, dia nak kita bagi koordinat untuk titik A dan A, B dan C. Okay, yang ni pun sama, kita just ambil dia punya nilai yang dia dah bagi ni. So A kamu akan dapat 3, negatif 3, 5. Okay, sebab apa? Sebab kita punya laju ni, yang ni ialah X, yang ni adalah Y. So kamu tukar je lah dalam bentuk koordinat. X sama dengan XY. Boleh tak? Boleh tak kelas? Boleh.
Ke dah penat? Okay. Sikit lagi Kita tengok C, hitung panjang vektor. Okay, so bila dia tanya panjang, apa yang kita kena cari ialah magnitude. So, formula untuk magnitude ialah punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So, magnitude. So, kamu akan dapat A ialah 5.831 unit. B 6.325 unit dan C ialah 4.123 unit. Boleh tak kelas? Boleh. Okay, cikgu laju sikit kat sini. Okay, so untuk praktis 8.3B sama juga dia nak kita cari magnitude. So magnitude kena cari punca kuasa X2 tambah Y2. So 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dapat 5 unit. Yang ni dapat 2/5 unit. Okay, yang ni X dia negatif 6, Y dia adalah negatif 8. So kamu punca kuasa dapat 10 unit. Okay. So vektor unit untuk soalan C, vektor unit kita ingat. Okay. Dia punya formula ialah A sama dengan XI tambah YJ bahagi punca kuasa X2 tambah Y2. So, dia dah bagi SI tambah YJ. So, kita kena cari dia punya magnitude lah yang kat bawah tu. So, kamu akan dapat jawapannya ialah 2I tambah 5J bahagi 29 punca kuasa. Okey, sama juga untuk soalan C. Yang ni kamu kena tukar dia punya ni dalam bentuk XI dan juga YJ, iaitu kamu akan dapat negatif 9I tolak 12J. So kamu akan dapat ni jawapan dia. Okay, asalnya dia dapat yang ni. Tapi dia tengok apa nombor-nombor ni boleh diringkaskan lagi. Okay, jadi dia bahagi dengan 3. So kamu akan dapat negatif 3I tolak 4J per 5. Okay, semua ada masalah tak dalam mencari vektor unit? Tak ada. Boleh Okay. So untuk soalan nombor 3, dia nak kita tentukan sama ada vektor yang dia bagi ni adalah vektor unit ataupun bukan. So macam mana kita nak cari? Vektor unit kita berapa punya magnitude? 1. Okay. Jadi kita cari dia punya magnitude samakan dengan 1. Okay. So bila awak cari dia punya magnitude, kalau dapat sama 1, maksudnya itu adalah vektor unit. So kita tengok. Yang ni dapat 1 unit. So ini adalah vektor unit. Okay, untuk soalan yang kedua. Punca kuasa 2/8 kuasa 2 tambah negatif 2/8 kuasa 2. So bila tikakan kalkulator, kamu akan dapat nilai 1. Jadi bila dapat 1 unit, ianya adalah vektor unit. Okay. Sama juga dengan C. Kamu dapat vektor unit juga, tapi yang D ni kamu takkan dapat 1 sebab bila kita kira tak dapat 1. Jadi ianya adalah bukan vektor unit. Okay, so kamu kena ingatlah
Bila dia suruh cari vektor unit, kalau dapat satu unit maksudnya ia adalah vektor unit. Okey, untuk soalan 4, dia nak kita cari nilai H untuk setiap vektor unit berikut. So, kita tahu vektor unit adalah 1. So, kita kena cari dia magnitude, dia punya magnitude dan samakan dengan 1. So, H kamu akan dapat plus minus 1. Untuk yang B, kamu akan dapat H-nya ialah 0.447. Tak apa, nanti skema ni cikgu akan bagilah, tapi itulah cikgu dapat yang kurang jelas. Okay, so untuk C, nilai H-nya ialah plus minus 0.714 dan D ialah H sama dengan plus minus 0.96. Okay, yang ni kamu nanti cuba buatlah. Okay. Okay, so untuk soalan nombor 5, vektor unit dalam arah S sama dengan S sama dengan KI tambah 7J bahagi 8/5. So dia nak kita cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Okay, so kita tahu dia punya formula ialah KI tambah, okay, dia punya formula ialah XI tambah YJ bagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So, kita punya X ialah KI 7J. So, kita punya X ialah K, betul tak? Dan Y kita ialah 7 kuasa 2. So, kamu samakan dengan yang dia bagi ni. KI tambah 7J bagi 85. So, kamu akan dapat, kat sini cikgu tukar terus, 49. Okey. So, kamu boleh terus carilah. K kuasa 2 tambah 49 sama dengan 85. So, unsur kuasa kita potong. Kamu akan dapat K kuasa 2 sama dengan 36. K sama dengan plus minus 6. Okay. Semua dapat tak? K sama dengan plus minus 6. Dapat. Dapat Okey. Mana pentaksiran kendiri? Cikgu rasa kita sempat buat sampai 86 ni je. Tapi soalan pentaksiran kendiri ni agak susah. Boleh tak kalau yang pentaksiran kendiri ni awak buat sendiri? Tak apa, kita cuba siapkan dulu. Okay, cikgu bagi jawapan je lah yang ni. Yang ni kamu just darab je. Sebab dia dah bagi. So ikut apa yang dia nak. Dia nak ni negatif 2A tambah 3B tolak C. So masukkan, kamu akan dapat A jawapan dia 18 sama dengan negatif 18 negatif 43. Betul tak? Ada yang dah cuba buat? Betul. Betul cikgu? Sebab cikgu tak jelas ni dia punya jawapan. Negatif 43 Macam tu, betul? Betul. Negatif Okey. 33 saya dapat cikgu. Dapat berapa? Negatif 33 sebab negatif 8 tolak 30 tolak Negatif 8 tolak alah, negatif dia. 30 tambah 5 tolak 5 .
Betul? Saya kan tambah 5, dia punya tolak 5. Ha. Okay. So jawapan dia 18 negatif 43. Okay. So untuk B, jawapan dia ialah jawapan dia ialah 54. Okay, dapat tak 54? Yang dah buat? Dapat ya? Dapat. Okay. So untuk soalan nombor 2 pun sama, dia dah bagi X. Okay, dia dah bagi X, dia dah bagi Y dan Z. So dia nak kita cari X tolak 3Y tambah Z. So masukkan je lah. Okay. Yang ni kalau kamu tak nak guna cara SI tambah YJ ni, kamu boleh je guna cara laju ni. Tapi make sure jawapan mesti ditulis dalam bentuk XI dan juga YJ. Okay. Sebab cikgu lagi suka guna cara ni sebab kita lagi senang nak tengok. Kalau cara XI tambah YJ ni kita akan confuse. Sebab I dengan J tu lebih kurang. Nanti kamu akan buat mistake lah. Okay. So jawapan dia 15I tambah 15I tambah 32J. Untuk soalan B, jawapan dia negatif 7I tolak 22J. Yang mana yang dah buat betul tak jawapan? Betul. Betul. Okay. So untuk yang ni kita bincang lah. Okay. Sebuah lori mainan berada di titik P13. Maksudnya tu adalah posisi awal lori mainan tu. Okay. So dia bagi hal laju mala ialah 4I tolak 5J. Dia nak kita cari hal laju kedudukan cari vektor kedudukan lori mainan tu selepas 1.5 saat. Okay, so mau ingat kat sini hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. So kita nak cari sesaran sama dengan hal laju darab masa. Okay, so dia nak kita cari vektor kedudukan. Okay, vektor kedudukan ialah kita kena cari vektor paduan lah. Okay, so tadi vektor paduan cikgu cakap hasil tambah 2 vektor kan. So vektor paduan untuk soalan ni, apa yang kita kena buat ialah titik asal kamu tambah dengan sesaran. Sesaran ni lah hal laju darab masa. So macam mana nak cari hal laju darab masa? Dia dah bagi hal laju 4 negatif 5 darab dengan masa 1.5. So kamu akan dapat 6 negatif 7.5. Okay, betul tak? Cuba tekan kalkulator. Betul. Okay. So kita nak cari vektor paduan. Cari vektor kedudukan lori tu. Kita guna ni lah cara ni, titik asal tambah sesaran. Kita dah ada sesaran. So vektor asal dia berapa? 1, 3 tambah sesaran 6 negatif 7.5. So berapa kamu akan dapat? 7 negatif 4.5. Okay. Okay, biasa soalan yang agak susah dia akan berkaitan dengan hal laju dengan sesaran lah. Okay, jadi awak kena ingatlah dia punya formula hal laju sesaran bahagi masa. Okay, so kita tengok yang seterusnya.
Yang ni, okay, yang ni simple je. Kita dah bincang tadi. Apa dia kata ni adalah selari. So bila selari kita kena cari pemala. So yang ni cikgu bagi jawapan terus lah jawapan tak nampak. Okay, so jawapan untuk yang ni P sama dengan 29/3. Okay, so bila dia kata selari, apa yang awak kena buat? A sama dengan KB. Yang ni adalah pemala lah. Okay, so yang ni kamu cuba buat lah. Kalau tak boleh, boleh PM cikgu Okay, so untuk soalan B, nak saya bincang? Kelas nak bincang ke nak saya bagi jawapan je? Sebab cikgu nak bincang untuk soalan nombor 4 ni sebab dia agak susah sikit. Yang lain cikgu rasa soalan lebih kurang je. Bagi jawapan je. Bagi jawapan je Okay. So untuk soalan B, kamu akan dapat dia nak kita cari nisbah magnitude A dan B. So A nisbah B sama dengan 3 nisbah 4. Okey, yang ni pun yang ni sama juga macam tadi, dia nak kita cari vektor paduan. Vektor paduan kita kena tambah lah. Okay, first dia dah bagi laju sungai ialah ni. Lepas tu dia kata bukan ni laju dia berenang. Dan ni adalah laju sungai. So bila kita nak cari dia punya vektor paduan, mestilah laju dia sendiri tambah dengan laju sungai sebab vektor paduan ni dia akan mempengaruhi vektor sungai ni dia akan mempengaruhi dia punya kelajuan asal. So apa yang awak kena cari ialah R tambah S. So R dia dah bagi 1.8, 1.2, S 0.9, negatif 2.4. So R ialah R tambah S, kamu akan dapat 2.7 negatif 1.2. Okay. So bila kita dah dapat dia punya vektor, senanglah untuk kita cari magnitude. So dia punya magnitude ialah 2.7 kuasa 2 tambah negatif 1.2 kuasa 2. So kamu akan dapat 2.9546. So ni ialah dia punya magnitude. Okay. So macam mana kita nak cari arah dia pula? Okay, arah. Okay, kita tahu ni adalah dalam satah kartes. So kita kena lukis dia punya ni dalam paksi lah. Sebab kita untuk lagi senang kita tahu berapa dia punya arah. So 2.7 ni ialah X, yang ni ialah Y. So X kita buat kat sini 2.7. Y ialah mestilah kat bawah sebab negatif. So dia punya ni kat sini. Okay. So kita kena cari arah ini.
kita kena cari sudut kat sini. So macam mana nak cari sudut kat sini? Kita dah ada kat sini 2.7. So yang ni ialah negatif 1.2. Kita dah ada opposite, dah ada adjacent. So samalah. Kita pakai tan. Theta sama dengan tan negatif 1. Opposite ialah negatif 1. Opposite 1.2 lah, tak payah dia punya negatif tu kita abaikan. Sebab kita cari jarak je. 1.2 per berapa? 2.7. Berapa kamu dapat darjah ni? Sudut kat sini. Cuba tekan calculator. Tan negatif 1 per 1.2 per 2.7. Berapa kamu dapat? 23.962. 23.96. Okay, tapi ni bukan arah yang kita nak lah. Bukan. Ni bukan jawapan akhir sebab kita kena tambah 90. So dia punya arah 90 tambah 23.96. Sebab tu cikgu cakap tadi kamu kena lukis lah. Jadi kamu akan nampak mana ke mana arah dia. Okay, so berapa final answer? 113.962. 96. Okay. Okay, so untuk soalan ni simple je. Cikgu bagi jawapan je lah. Yang ni N sama dengan negatif 4, 2. N sama dengan negatif 4, 2. Okay, so untuk yang ni so bila dia selari kita kena cari pemalar. So bila kita boleh carilah dia punya nilai N. Yang B jawapan dia N sama dengan negatif 2. Okay, so untuk yang C dia kata selari dengan paksi Y. So kita ada paksi Y. So bila selari Y dia ada nilai. So dia punya X sama dengan 0. So apa yang kamu kena buat? Okay, kamu samakan dengan 0 lah. Kamu akan dapat N sama dengan 2. Okay. Untuk soalan nombor 4, jawapan dia ialah ni. Okay. Dia bagi tahu vektor U ni ialah 10 unit dan arahnya bertentangan dengan vektor yang ni. So kita bagi yang ni kita anggap yang ni V. So dia punya U, kita punya U bertentangan. So dia punya sign mesti bertukar. Kalau kat 1, negatif 3. So U kat sini dia dah tulis U okay, cikgu padam kejap. Okay. So U, kita dapat X, kita dapat I, tolak 3J. Dia punya panjang ialah 10 unit. Maksudnya dia punya magnitude ialah 10 unit. Okay. So, ni ialah dia punya, kita punya apa ni? Vektor unit untuk U. Okay, tapi bila jawapan dalam macam ni, tak cantik lah kan? So, kamu kena darab dengan set 10 ni.
So, sebab kita tak nak dalam jawapan kat bawah ni dalam punca kuasa. So, kamu akan dapat 10 punca kuasa I tolak 3J. Ni dapat 10. So, bila kamu kembangkan, kamu akan dapat ni lah. Dia punya jawapan. U sama dengan 10I tolak 3 10J. Okay. Okay, tak apa. Nanti cikgu bagi dekat awak skema jawapan. Okay, ni adalah yang ni yang untuk pentaksiran kendiri muka surat 87, 88 dan 89 ni kamu cuba buat dulu. Nanti cikgu akan bagi jawapan lah. Okay? Boleh tak? Kelas? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okay. So kita dah 4.10. Kalau cikgu ingatkan sempat kita nak habiskan. Ke kamu nak cikgu bagi je jawapan terus? Boleh cikgu ambil masa sikit lagi? Kelas, macam mana? Boleh. Nak tamatkan ke nak sambung, nak habiskan? Sebab cikgu nak kamu hantar modul malam ni kalau boleh. Tak pun cikgu tukar kamu punya deadline esok sebab esok pun cuti. Ke nak malam ni ke nak esok? Esok. Esok. So kalau esok cikgu bagi esok pagilah skema jawapan kamu cuba buat dulu, boleh? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Quizzes nak jawab tak? Tak nak? Boleh. Boleh, ya ke boleh? Bagi Macam link. terpaksa je. Jawab offline. Offline. Ya offline. Okay, nanti cikgu bagi link lah. Sebab apa? Sebab dia punya soalan cikgu just ambil yang hari tu tapi cikgu tambah lagi soalan. Okay, tak apalah, nanti cikgu bagi link Okay? Okey Okey cikgu. cikgu. Okay, so Mat. siapa yang tak join saya punya GC sila join sebelum saya cari seorang-seorang. Okay, so sekejap cikgu stop sharing. Cikgu bagi link kehadiran. Sekejap. Kejap. Okay. So, saya akan ubah awak punya deadline lah esok Kelas 4 IR dengan 4 AKW pun sama. Nanti cikgu akan bagi tahu dekat cikgu Shikin Okay. Okay, so link cikgu dah bagi. Link Google Form boleh isi Okay, so kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Siapa yang dah isi boleh left lah. Jangan lupa tugasan esok. Okay. Terima kasih cikgu. 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 Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye bye cikgu. Bye. Bye bye. Sama.